so we are back on track. Welcome to the class. Hari ni kita berada di lautan. Esok mungkin di bintang. Esok lagi mungkin di bawah mentari pagi. So hari ni adalah this page. Alright. So basically bila tajuk ini, masih lagi tak besar. Tak apa so kita belajar sama-sama. So this is the question. Soalan bahasa Melayu lah Okay, Raja 5.1, 5.2 menunjukkan Raja Sina, seorang budak berdiri pada dua jarak yang berbeza di hadapan satu cermin cekung. Okay. So soalan A tak dapat nak delete kot, mungkin lupa. So itu jawapannya lah. Apakah ciri image yang terbentuk dalam Raja 5.1? Okay, so tandakan right pada jawapan yang betul. So bila dia adalah image cermin cekung semestinya kalau tengok gambar sini dia punya Raja kan. Okay, dia adalah apa tadi? Real lah. Sebab tu nak minta kalau boleh anda boleh hafal sikit yang rim, wrist, womb, wood dan sebagainya. Okay. So saya tak go through yang cermin sebab last time kita dah pergi. So basically kita go through this gambar. Okay, yang ini contoh, yang ini adalah cermin cekung. Saya juga dalam proses untuk sediakan satu bahan untuk awak punya cermin Tapi lonely lah So this is cermin cekung. So kita punya objek adalah seorang lelaki di sini. Lepas tu sama Raja red pergi dekat F. So sambil tu balik ulang semula. Okay, balik ulang semula. So boleh tulis apa that's it. Alright. Okay, so yang kedua, Raja dia adalah turun pergi F dan dipantulkan. Okay, so kita dah pernah revise this thing. So last week, image saya adalah songsang mengecil dan dia adalah di sebelah yang bawah dia adalah nyata. Okay, nyata. Kalau dia adalah maya, gambar dia di sisi yang atas sama. Maksudnya kalau contoh gambar saya kat sini so dia di maya. Okay, so this is the picture. Alright, so next one adalah soalan yang melibatkan awak hanya perlu tengok saja. Boleh Alright, so this is soalan yang saya dah macam berpadam sikit lah. Sebab saya dapat modul, so saya macam pakai lah. Okay, so bandingkan jarak objek. So soalan boleh tengok gambar, ini adalah Raja objek dan jarak dia. Jarak kita akan tengok daripada cermin kepada manusia itu. Objek lah. So jarak objek. So boleh try ambil color, whatever color it is. So this is the cermin and this is our jarak objek. Maksudnya sampai ke orang lah. Okay. Lepas tu bandingkan. So bandingkan gambar yang kedua. Yang mana yang paling jauh jarak dia. Gambar yang kedua ni, yang ni objek dia. Okay, so jarak dia yang inilah. So tak payah kira pun, tengok gambar je. So siapa yang paling jauh ataupun jarak objek mana yang lebih besar? Okay, so Raja 5.1. Yes, thank you very much. So just tulis je jarak objek bagi Raja. Mungkin nak cakap yang lebih besar, 5.1 lebih besar. Satu lebih besar. Okay, dia macam lambat sikit besar. Alright. So second one. Soalan kedua. Okay, boleh. Soalan kedua pun simple. Tapi tak dapat tulisan. Soalan dia adalah bandingkan size image So saya cuba bandingkan size image sebenarnya tu. Okay. So cerita lain lah. Alright, so jarak size image. So boleh tengok gambar juga. So image saya boleh kita colour dengan warna biru sebab ada pastel colour-colour kan. So image yang kedua warna biru juga. So siapa lagi besar? Sama je tengok gambar kan. That's why saya kata bab ni tak susah pun soalan dia. So boleh cakap lah siapa yang besar atau siapa yang pendek, whatever it is. 5.2 lebih? 5.2 lebih besar. Yes, Raja 5.2 lebih besar. Raja 5.2 lebih besar berbanding 5.1 pun boleh.
Okay, so kita nak nampak je lah 5.2 lebih besar. Boleh? Alright, so last kali adalah bandingkan dia tadi jarak image. Alah, terbalik dulu. Size image dengan size image. Yang kedua bandingkan size image. Soalan dia repeat Alah. Itu size image juga. Okay, tak apalah, yang kedua tu tak payahlah dulu. Sama je bandingkan size image. Okay, sama dua-dua ni. Dua-dua lah. Mungkin modul dia tersilap lah ni. Okay, so sama je soalan. Bandingkan size image dengan size image. 5.2 lebih besar. Alright. So next one, settle Settle. So next Yang page. dua tu bukan jarak image je. Kan? Mungkin jarak image kot. Tapi saya punya kertas pun dia tulis size image. Tak apalah, so kita adjust boleh juga. Nak adjust jadi tadi atas ni size image. Yang bawah boleh tukar lah. Daripada mungkin bandingkan jarak image kan. Boleh, tak ada masalah. Tapi happen to be yang ni sama je. Okay, tak apa. So bandingkan jarak image. Okay, so sama juga, sama tengok gambar. So jarak image yang mana yang lebih panjang? So jarak image bagi yang besar adalah 5.2 lah. Lebih besar atau panjang atau seadanya lah 5.1. Okay, that's it. Alright, so question adalah simple, cuma tengok gambar je. Lagi dua soalan, maksudnya lagi dua markah pecahan tu baru dia lebih tinggi sikit. Yang ni dia macam level ala-ala. Alright, so next one. Nyatakan hubungan antara jarak objek dan jarak image. Okay, jarak objek dengan jarak image. Kalau tadi, kalau awak tengok, kalau yang ini contoh contoh ni, ini adalah jarak objek dia U U saya kat sini, U sini lebih besar kan. Tapi U dia lebih besar. Bila V dia adalah jarak kan. Jarak dia antara dua ni jarak objek dengan jarak image. So jarak objek untuk U yang besar, U yang lebih besar. Tapi nanti V dia yang akan lebih kecil. Dia macam berkadar songsang lah. Maksudnya yang ini jarak dia besar daripada tadi. So image dia kecil. Yang ini objek dia kecil. Jarak. Ni jarak image dia besar. Jadi dia berkadar songsang. Boleh So boleh cakap lah jarak objek berkadar songsang dengan jarak image. Okay, jarak berkadar songsang. Alright, mind my handwritten lah macam tulisan dia kurang boleh berkadar songsang. Alright, so nyatakan hubungan antara jarak dan juga saiz. Jarak dan juga saiz. Okay, so yang ni jarak dia, jarak objek besar kan, tapi saiz dia kecil. Yang ini pula jarak objek kecil, saiz dia besar. So dia juga berkadar songsang. Okay, so jarak objek berkadar songsang dengan size image. Alright, so basically sebenarnya tengok gambar jugalah. Okay, soalan ni lebih kepada macam tengok gambar jugalah. Okay, so that's it. Next is another one. Next page. Alright, so next page juga antara soalan tentang parabola. Parabola ni adalah soalan trial awak. Yang mana soalan bagi macam-macam tapi tak pakai tapi tak apalah. So this is rajah 5.3 yang menunjukkan satu piring parabola yang digunakan untuk menerima isyarat dari satu stesen televisyen. So biasanya dekat Astro punya broadcast ke kan. Itu dulu adalah. Boleh tengok kalau kita tengok. Okay, so dia happen to be kita capture, transmit energy wave yang datang, kita pantulkan balik untuk kita punya transmitter lah. So nama dia penerima tadi, receiver. Alright, so let's take a look at the question. Di manakah sepatutnya penerima tersebut diletak untuk memperoleh isyarat yang paling kuat? Okay, so untuk soalan ni tak lain tak bukan, ini adalah penerima. So bila penerima, kita mesti letakkan kita punya penerima dekat betul-betul atas titik fokus. Okay, betul-betul di titik
fokus F. Sebab apa yang kita dah pernah belajar sebelum ni, so kita recall sikit. So this is saya punya titik fokus. Saya nak dia menumpukan sebanyak mungkin. So bila dia menumpu, dia berada exactly on titik fokus. So, barulah dia boleh menumpu dan boleh pantul baliklah dia punya sound energy and dia punya wave tadi. So the answer will always be on titik fokus. Okay. So next one, berikan satu sebab. Kenapa? Sebab kita nak sinar kita dapat ditumpukan. Lepas tumpukan, apa yang kita nak buat? Kita nak dia pantulkan. Okay, ditumpukan ke titik fokus. Lepas tu dia boleh dipantulkan. Ditumpukan ke titik fokus selepas dipantulkan. Okay, lepas tu pantul, lepas tu fokus balik macam tu lah. So, yang terbaik adalah di titik tu lah, dipantulkan. Alright, so that's it. Lebih kurang macam ni, macam anda boleh hafal aku. Okay, boleh Okay, so next one. Ada soalan? Tak ada? Ada. Tak ada. Alright, so siapa baru masuk boleh tulis nama dekat kehadiran. Okay. So seterusnya adalah refraction. So kita modul, kita pergi bab by bab. Bukan subtopik lah. Dia next thing adalah refraction. Refraction cakap Melayu adalah pembiasan. So Raja menunjukkan seorang ibu memerhati kaki anaknya yang berada dalam sebuah kolam. Kaki anaknya kelihatan lebih pendek disebabkan oleh suatu fenomena cahaya. So dia adalah fenomena pembiasan lah. Okay. So dah bagi jawapan lah. Okay, namakan fenomena. So fenomena adalah pembiasan. Pembiasan. Tiba terlupa pembiasan tu cakap Melayu apa? Nazar kaum putih pun tak ada hal. Okay, nazar kaum putih pun tak ada hal. Okay, kita terima je. Tapi kadang-kadang jangan terus tulis cakap bias lah. Awak jangan bagi dia macam ayat apa? Tak ada imbuhan pembiasan lah. Okay, so terangkan bagaimana fenomena ini berlaku. So simple saja. So untuk this particular question, soalan dia tak suka awak hanya terang je. Okay. So ceritanya tadi kalau boleh imagine, ini adalah kaki masuk dalam air kan. So ini adalah udara, ini adalah air. Awak perlu menceritakan medium bergerak daripada mana ke mana. Okay. So cerita dia sekarang, cahaya ini telah bergerak daripada medium yang lebih tumpat, lebih tumpat iaitu air ke medium kurang tumpat. Iaitu udara. Maksudnya mak dia tadi dia tengok kaki sebenar anak je. Kaki tadi tu dalam air. Mak tadi nampak second. Okay, so dia macam ni lah. Dia macam ni. Salah. So dia daripada dalam air, lepas tu baru dekat mata mak. Boleh nampak tak saya punya gambar tu? Okay. So ceritanya, bila kita mata will always be the second medium. Boleh so the first medium daripada mana dia datang. Contoh kalau macam duit shilling dalam air. So air adalah medium pertama, air naik ke mata. Kita bukan dari mata turun ke hati. Daripada air ke mata. Okay bolehlah. Boleh Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Kalau ada boleh angkat tangan. Sebab ada feature angkat tangan tu. Okay. Ada feature angkat tangan. Alright, so itu dia cerita dia. Seterusnya, biasanya soalan macam ni 2 markah. So tadi tu 1 markah. Medium apa bergerak pada apa. Yang kedua, awak boleh bagi tahu lah. Daripada medium lebih tumpat ke kurang tumpat, dia akan LK. KL dekat, LK dia akan menjauh. Boleh so cahaya akan dibiaskan. Okay. Menjauhi
garis normal. That's it. Okay, so kalau macam KL, cakaplah mendekati. So the statement will give you another 1 mark. Itu saja. So saya rasa tak sukar saya rasa lah. Hopefully it will be the same way too as whatever yang kita try kan lah. So this one jawapan dah siap. Nak padam nanti gambar lagi, nak lukis balik tak cantik pula. Macam tu lah So Raja Sina dari titik P. Okay, tadi saya kata daripada air naik ke mata mata adalah second. So daripada sini disuruh awak lukiskan lukiskan satu Raja Sina daripada titik P. So dia dah bagi tahu P. So basically apa yang kita lakukan? First thing first you have to draw garis normal. Garis normal. Garis normal will always be 90 degrees dengan kita punya macam tadi tu air lah. So ini adalah kita akan lukiskan garis straight, putus-putus. So ini adalah normal. Kalau awak nak state ini sebagai normal pun tak ada masalah, boleh juga. And then apa yang kita akan lakukan, kita ambil P tadi, kaki. So kita just garis saja. Ini adalah sudut. Okay. Lepas tu dia akan ke mata lah. Lepas tu kita akan ambil image approximately atas. Kalau tak ada gambar kaki macam pantul-pantul tu, awak just letak atas sikit je. So you have to draw the dot line yang mana yang mata mak awak nampak tu. Itu saja. Okay. Untuk this particular question, kita tak ada pun ambil macam jangka lukis ke apa ke. Just you draw sini pergi sana, sini pergi sana. And obey dia punya hukum lah. Okay, hukum tadi. Boleh Alright, boleh. So next one. Selesai soalan tu. Seterusnya adalah kedalaman air ialah 0.4 meter. So they go into calculation a little bit. Okay, sikit saja. So hitungkan jarak image kaki pada titik P dari permukaan air. Okay, ini melibatkan satu formula iaitu N sama dengan H per H. Okay, boleh ingatlah. Ataupun lagi satu formula N sama dengan C cahaya halaju cahaya per dengan halaju dalam medium. Pun kena ingat. Ada dua lah. Ni lagi satu apa lagi N? N adalah linear kan? Sin I per sin R. Okay. Okay, we are live back again. Cewa. Aduh. To bear some deletion, saya pula yang terkeluar sendiri. Lakukan dekat sini adalah boleh ingat sikit yang mana dalam nyata adalah yang exact, maksudnya yang sebenar-benar. Ini adalah dalam nyata. Dalam nyata. Yang kaki yang macam imaginary dia adalah dalam ketara. Boleh? So dalam nyata adalah sebagai H per dengan dalam ketara H kecil. Okay? Okay? Jangan risau kalau awak terkeluar-terkeluar. Saya rasa mungkin line. Saya dah share recording, nanti saya share kat awak link. Okay, so dalam 0.4 ni adalah 0.4 adalah kedalaman air adalah 0.4 meter. Hitungkan jarak image. So H ni adalah yang kita nak cari. So H yang besar adalah 0.4. Ataupun tak nak ingat H macam ni, ingat dia dalam real bahagi dengan imaginary. Yes. Nyata bahagi dengan ketara. Nyata tu yang sebenar. Kaki sebenar. Ini adalah tajuk pembiasan. So 1.33 sama dengan H adalah 0.4 bahagi dengan H yang kita nak cari. So darab silang dan sebagainya. Dia pakai kalkulator, H akan jadi 0.4 bagi 1.33. Tak dapat kira? Siapa nak kira? 1.3 betul? Kalkulator. Saya pun tak kira lagi. Tak kira. 0.4 bagi 33 kan? 0.4 bahagi 1.33. So 0.3 meter lah. So kebetulan unit dia adalah meter. So tak payah tukar lah. Okay, kebetulan unit dia adalah meter, tak payah tukar. Okay. Aduh, saya nampak awak buka kamera. Tapi itulah macam comel aja. Terima kasihlah kerana membuka kamera dan menunjukkan kehadiran analisis itu.
Alright. So saya move on Kita move on lah. Move on. Itu adalah contoh soalan. So saya akan share recording untuk hari ini. 10:30, 11:30. So setengah jam, sejam siapa nak tegur saya hari ni? Fatimah Yasmin. Okay. Dia tegur saya 1 jam. Sejam selepas. Supaya kita boleh macam break sekejap. Okay, so next one. Boleh tengok juga buku awak. Soalan dia ni ke? Kan? Ini adalah macam tadi lah. Okay. Nyatakan gambar tadi. Dapat tak ni? Ke tak dapat? Sama kan? Ke lain? Betul Okay, so nyatakan shilling tadi. Okay, tandakan tik pada jawapan yang betul. Okay. Ini adalah imej yang dilihat oleh pemerhati apabila 2 shilling serupa letak bawah 2 blok kaca berlainan. Blok kaca mungkin kita berbeza tapi indeks biasan yang sama. Tandakan refractive index. Indeks biasan kaca boleh ditentukan dengan, tadi dah bagi jawapan. Jawapannya adalah nyata bagi ketara, betul? Nyata bagi ketara. Betul tak? Saya dah lupa. Okay. Betul? Nyata bagi ketara. So jawapan je just tick yang nyata bagi ketara. Ni ya. Boleh? Okay. Nyata bagi ketara. So seterusnya boleh dah. Okay, namakan fenomena yang terlibat untuk nyata dan tu. Itu adalah, tadi dah cerita bila dia nyata bagi ketara. Kisahnya adalah pembiasan. Pembiasan yang mana medium yang berbeza. Maksudnya udara dengan air ke, air udara dan sebagainya. So dia adalah pembiasan. Soalan seterusnya pun adalah lukisan. Tapi saya tak boleh nak padam. Nanti kalau padam, gambar jadi dari. So kita ulang semula So rajah menunjukkan rajah sinar yang tidak lengkap. So lengkapkan rajah sinar bagi imej. Okay. So dia dah siapkan untuk awak. Shilling sebenar di bawah. Okay. Shilling sebenar di bawah. Dan imejnya di atas. Okay. Imejnya di atas. Boleh? Okay. So macam tadi juga, yang penting untuk cerita ini, dia dah siapkan juga garis normal untuk awak. Dia dah siapkan garis normal untuk awak. Dan dia pun dah siapkan satu garis. Apa yang kita akan lakukan? Kita hanya perlu gariskan dot-dot warna biru ni pergi kepada garis normal. Dot-dot warna biru ni pergi pada garis normal. Lepas tu straightkan pada mata je lah. Itu saja. Itu saja as simple as that. Sebab normal dah siapkan. Kadang-kadang tak ada normal, awak kena lukis normal. Sebab normal tu mungkin sebagai salah satu kriteria untuk dapat markah. Okay. Boleh angkat tangan? Saya tak boleh lah baca berita seorang-seorang. Saya dah angkat tangan juga. Boleh juga, boleh. Okay. Haji pun boleh. Tu lah. Saya tak boleh baca berita seorang-seorang. Sebab saya tidak dilahirkan jadi membaca berita. Baca berita pun belakang ada kru tau. Thank you Thank you Arisha. Thank you Miss Alina. Siapa lagi dah angkat tangan? Arisha, Farzana. 2 minit kita macam tu lah So to get you. Auni, thank you. Satu lagi Muhammad Iman. Dia tak ada tempat angkat tangan dulu. Tak jumpa. Fadilah tak ada tangan. Tak apa. Yang lain pun dah separuh. Farah Amira dah kat tangan. Dan separuh okey lah. Maksudnya masih di sini lah. Saya bukan dengan kru-kru. Okay. Settle Okay, so move on. So untuk tajuk ni masih lagi pembiasan. Soalan menunjukkan sebagai pembaris. Walaupun tak nampak macam pembaris. Boleh lah ini adalah pembaris. Kalau gambar macam blur, betul lah soalan. Tapi biasanya kalau SPM tak ada gambar blur. Yang kita betul stick dia. So ini adalah gambar pembaris. So pembaris tu kelihatan terbengkok. Okay, terbengkok. Okay, so cerita dia adalah macam biasalah, dia adalah pembiasan. Sebab tajuk kita hari ni pembiasan kan? Pembiasan. Sebab dia medium, air dengan udara lah. Pen pembaris letak atas kan. So terangkan. Macam tadi je. So boleh ulang balik jawapan tadi. Cahaya merambat dari 2 medium berbeza. Itu saja. So tuliskan lah. Tuliskan je. Cahaya merambat. Satu markah je. Satu markah bagi tahu sikit je lah. Okay, cahaya merambat dari 2 medium berbeza. 2 medium berbeza. Itu saja. Okay.
Ataupun jawapan lain, dia juga cakap laju cahaya berubah. Boleh jugalah ini pun jawapan yang kedua, laju cahaya berubah. Sebab cahaya tadi dia telah jalan daripada air ke udara kan. So dia dah bend sikit lah. Okay, tak nampak sangat kan? Nanti saya cuba boldkan tulisan. Alright, next one. Misalnya, perlahan-lahan. So kita move on very slowly, just to get moving. So seterusnya adalah rajah menunjukkan seorang lelaki menembak seekor ikan yang diperhatikannya di dalam air. Tembakannya tidak mengenai ikan tersebut. Nah, tak kena pula. Sebab apa? Dia nampak image ikan tu atas, padahal ikan tu bawah. Kan? Nah, sebab tu lah kena mancing je sebenarnya. Kecuali awak adalah beruang. Mungkin awak boleh tangkap je. Selain lah beruang tu. Kita kata macam tu. Okay? So beri satu sebab. Mengapakah perkara itu telah berlaku? Okey, siapa nak beri jawapan? Dia telah menembak image ikan. Dia tidak menembak ikan sebenar. Okey. Kita try to get a bold one. Okey, dia telah menembak dia menembak image, ataupun nak buat bahasa baik sikit, dia telah menembak. Okay. Macam mana beruang boleh nampak ikan betul? Beruang mata dia lain sikit. Tapi tu kartun. Saya tengok kartun lah. Alah, cerita kartun apa yang dia suka tembak tu? Pakai arrow tu. Kartun. Lupa dah. Lepas tu mak dia jadi beruang tu. Dia menembak ke arah image ikan. Oh, Brave ya? Yes! Pandai ke arah image ikan. Baik. Saya duduk rumah tengok kartun je. Kecuali kalau malam sikit, saya tengok cerita lain. Sebab anak saya dah tidur. Okay. Itu menembak ke arah image ikan. Okay. Beruang tadi cerita kartun. Dia dah biasa kot. Dia sebab gitu cerita beruang tu pun, dia bukan atas surface, dia duduk dalam air tu, tapi dia boleh tangkap itu je lah. Satu lagi dia memang mahir kan, bahagian menangkap ikan. Okay, alright. Tu kelakar dia tu. Selingan. Okay, settle. Okay, so bila next page, awak dah dapat gambar juga. Sebab lah sama je gambar adalah melibatkan, soalan seterusnya melibatkan awak melukis. Okay. So dia macam dibagi, dia repeat balik gambar yang sama. Lepas tu dia suruh awak lukiskan 2 sinar cahaya untuk menentukan kedudukan sebenar ikan tersebut. So lukiskan rajah. Lepas tu sambung lagi, tandakan X. Di manakah kedudukan sebenar ikan itu? Okay. So bolehlah lukis. Ini jawapan dah siap. Saya nak padam pun macam tak cantik pula nanti. Biar je lah. Okay. So macam biasa tadi, garis normal dah disiapkan. So awak hanya perlu lukiskan ikan yang image tadi dalam bentuk garis putus-putus. Okay. Lepas tu pergi kepada senapang lah. Mata pun boleh je. Yang kedua adalah X tadi. Dia ikan sebenar. So ikan sebenar kita tandakan sebagai X. Dah siap? Okay. So berikan satu cadangan bagaimanakah boleh menembak ikan dengan tepat. Okay. Mungkin boleh juga bagi tembak. Ini open ended lah Tembak ke bawah image sikit. Tembak ke bawah image. So ada kebolehan mengagak lah bawah sikit. Okay, tembak. Yang kedua sebenarnya kalau dah terror kan, biasa kalau tembak ni dia dah biasa menembak. So, dia dah memang boleh agak lah. Okay. Ataupun boleh juga tembak dengan cara bersudut tepat. Okay, dari atas permukaan air. Ini pun cadangan saja. Okay, so yang bagitnya adalah tembak bawah image sikit. So that follow kita punya pembiasan punya hukum lah. Okay, ada soalan? Tak ada. So next one. Bila dah macam ni, biasalah. Next mestilah mengira. Okay, tetapi pada hari ini dia akan kira pula N sama dengan
per V. Sebab apa? Sebab info yang diberi adalah laju cahaya dalam udara. Okey? Allah. Laju cahaya dalam udara dan dalam air. Dah bagi dua-dua siap-siap. Awak hanya perlu bahagi je. Okey? Laju cahaya dalam udara 3 kali 10 kuasa 8. Itu memang tetap Yang kedua baru depend on the question. Okey? Dan 2.25 tu adalah laju dalam air. Okey? Semua diberi awak tak payah hafal. Cuma laju cahaya dalam air ni, laju cahaya biasa kan, 3 kali 10 kuasa 8 tu boleh lah ingat. Tapi saya rasa dalam muka depan tu dah siap. Alright, so tanpa membuang masa, you have just masukkan saja formula. C adalah 3 kali 10 kuasa 8. Okey? Dan bahagi dengan hal laju yang kita dapat adalah 2.25 kali 10 kuasa 8. Bear in mind, bila ada exponential 10 kuasa, sebaik-baiknya kalau nak senang awak tekan kurungan, tekan 3 kali 10, I8. Tutup kurungan. Lepas tu bahagi, lepas tu buka kurungan. Okey? Kadang-kadang awak macam tertentu salah jawapan. Okey, so bila jawapan, boleh kira lah. Jawapan akan dapat N 1.33. Okey, so that is the first question. Indeks biasan, simple saja. So directly daripada formula N sama dengan C per V. So always remember C adalah 3 kali 10 kuasa 8 yang berada di atas. Dengan yang kita cari bawah. Okey, soalan seterusnya. Kedalaman sebenar ikan tersebut dalam air apabila kedalaman ketara adalah 1.8. So soalan ini dia macam berkait. Kalau atas dah salah, awak mengaitkan dia bawa ke bawah. Okey. So yang kedua menggunakan formula tadilah. N sama dengan dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Dan dia telah beri 1.8 meter. So dalam ketara adalah 1.8. Okay, so just use the formula 1.33 dah dapat daripada tadi. Masukkan dalam nyata yang nak dicari. Kan? Okay, dalam nyata dalam sebenar lah. Bahagi dengan 1.8. Okay, matematik biasa saja. Bawa darab. So 1.33 adalah 1.8. So dapatlah dalam nyata sama dengan 2.394. Yang mana tadi 1.8 darab 1.33 lah. So that is the answer. Boleh So darab biasa je lah. Okay, so bina bab cahaya ni dia kira pun hanya perlu bahagi. Kan bahagi, tapi kena tahulah apa yang nak dibahagikan. Okay, thank you very much. So next one kita move on. Kita move as fast as we can lah. Sebab nanti tak payahlah pergi bab modul cahaya lagi kan. Boleh Alright. Seterusnya boleh tengok awak punya buku ataupun modul yang telah diberi. Dah. Apa dia dah tak pergi? Oh, okey. Okey, so barulah tajuk yang agak, sebenarnya tajuk ni agak famous, iaitu Water Internal Reflection, cakap Melayu, pantulan dalam semua. Sensor tak keluar tak? Okay, jangan bear in mind sikit je. Kenapa pensel tadi tak keluar dia? Okey. Kan nak keluarkan pensel pun. Kan kalau kat sekolah tu pensel keluar terus je. Okey, so darjah 3.1. Okay, boleh Dia adalah tajuknya rajah menunjukkan sinar cahaya yang ditujukan berserenjang ke permukaan PQ, prisma kaca PQR. Indeks pembiasan 1.5. Sama juga, ini dah bagi jawapan. Okey, cari sinar ataupun sudut tuju pada permukaan. Wow. Okey, cari sudut tuju pada permukaan. Okey, cari sudut tuju pada permukaan. Dah ada jawapan tu, jawapan dia 45. Macam mana dapat 45? Okey, itu adalah soalan yang kita kupas pada hari ini. Di mana? Ini adalah satu prisma. Bila pantun anda penuh, dia akan cerita pasal prisma. Okey, prisma yang biasa famous will always be prisma macam ni kan? Okey, ini 90. So dia akan dapat 45. Biasanya prisma saya 45 dan 45. Okey, prisma yang terlipat. Dan daripada sini, bila kita dapat prisma
Sebab sudut genting sama dengan 107. Yes, betul. 45. Alright. Yang kedua, kalau nak lukis gambar. Ini adalah prisma soalan. Ini jawapan tadi dah siap. Daripada prisma saya, ni prisma punya permukaan yang terlibat. Okay. Saya punya sudut 7. Daripada sini, saya ambil pembaris. Saya gariskan 90 darjah. Okay, 90 darjah. Okay. Itu akan jadi markah pertama. Okey. Seterusnya adalah matematik tentang bentuk segitiga. Okey. So saya cuba explain as fast as I can. Kalau sini adalah 90, this will be 45. Boleh? Alright. So ini juga 90 juga kan? So 90 minus 45, this will always be 45 juga. Boleh? Tu cara kira matematik lah. So matematik datang juga dalam fizik. Okey, so soalan ni adalah 45 lah. Tu cara nak dapat nilai. Okey Soalan? Soalan tentang matematik. Okey. Itu kan sudut genting. Okey, so bila sudut genting adanya satu formula juga. Yang mana dia tidaklah sesukar mana, iaitu N sama dengan 1 per sin. Okey. Dia bagi apa soalan bagi apa? Dah bagi indeks biasan kan? So N adalah 1.5. So masukkan 1.5 sama dengan 1 per sin C. Kat sini awak ada kemahiran mendapatkan shift sign. Okay, shift sign tekan kalkulator lah. Okay, shift sign tekan sendiri So dapatlah sin C tadi. C akan jadi berapa? Cepat kira. Kalkulator dekat situ ke? 42. Boleh? Ni nak jaga matematik ni. Sin C sama dengan 1 bagi 1.5 kan. Lepas tu sin C sama dengan 1 bagi 1.5. Okay, 1 bagi 1.5. Allah. Okay. 1 bahagi 1. Ini adalah 0.67. Lepas tu awak ambil kalkulator saintifik awak tekanlah shift sin 0.67. Okay. Shift sin 0.67. So C akan dapat 42. Boleh Boleh? Berada di sini. Tekan kalkulator. Alhamdulillah. Okay. Alright. Boleh, bagus. Padilah, terima kasih. So terusnya adalah terangkan apakah yang berlaku kepada sinar cahaya selepas kena permukaan PR. So dia akan jadi terpantul dengan ceritanya adalah pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. So bila cerita pantulan dalam penuh, kita akan dapat dia sini 45 jugalah. Lebih baris. Gariskan je 45. Okey, bila sudut saya straight 90 dia akan terus je straight 90 darjah. Dia tak terpesong-pesong. Kalau yang ni yang bawah. Ni saya besarkan. Okey. Lepas 45 tadi, okey, dia akan apa tadi? Terus je 90 darjah. Okay. Alright. So we move on. Move on. Nak tekan situasi supaya fenomena dalam C1 berlaku. Apakah syarat-syarat sebenarnya? Apakah situasi, apakah syarat? So, kita dah ulang banyak kali dah. Syarat dia mestilah cahaya bergerak daripada medium mana ke mana. Lebih ke kurang? Okay, dah jawab dah. Lebih. Yes, cahaya bergerak daripada medium lebih tu 4 kepada medium kurang 4. Medium lebih tu 4 kepada medium kurang 4. Itu isi yang pertama. Yang kedua juga, satu lagi adalah sudut 7 mestilah lebih besar daripada sudut genting. Yang mana I lebih besar daripada C. Boleh? I lebih besar daripada C. That is the answer. Boleh Okay. So boleh ingat dah sikit. Pantulan dalam penuh mestilah LK. KL dekat kalau pembiasan. Kalau pantulan dia adalah LK. Okay. Alright. So kita move lagi. Sambung lagi sikit begini. Okay. Sama juga untuk soalan ni pun saya nak padam nanti tiga-tiga saya dah lari. Tapi saya explain lah
So satu lagi prisma kaca yang sama XYZ. Kita susun seperti rajah 8.2. Okay. So dua sinar selari K dan L ditujukan berserenjang ke permukaan PQ. So dalam rajah, lukiskan lintasan cahaya yang betul. Okay. So cara-cara nak lukis. Satu lagi biasakan ingat susunan prisma untuk pantulan dalam penuh. Susunan prisma saya akan selalu begini sama ada dia macam ni, lepas tu dia akan follow macam ni lah. Okey, tu gambar dia. Boleh? Yang mana dia mesti sini. Dia tak boleh susunan macam ni. Macam ni tu. Okey. Dan saya rasa kenapa. Okey, so kita tengok soalan dulu. Untuk soalan pertama, K tadi dah disiapkan kan? Mula-mula K dah siap, gariskan. Lepas tu, kalau ada lagging bagi tahu akan dapat 90 darjah. Garis 90 darjah. So mestilah sudut dia sama, 45, lepas tu baru turunkan saja. Bila dia 90, ingat dia akan terus saja dengan 90. Ni pun 90, ni pun 90, 90 terus je. Okay, baru K settlekan K dulu. Lepas tu teruskan nanti garis terus sampai dekat permukaan yang baru. Sama juga, normalkan dia, dapatkan sudut sama. So dia akan dapat 90 dan juga 90. Itu gambar yang pertama, rajah K, warna biru. Okay, second one, saya maybe try to pakai warna lain kot. Kuning kot. Okay. So ini adalah L, gariskan. Sebab dia 90 dia akan straight je. Lepas tu normalkan dengan saya punya permukaan. Lepas tu gariskan 45 juga. Turun saja. So sini 90 straight. Bila 90 je, garis je lurus. So 90 dia langgar je. Sebab 90 sudut dia langgar-langgar je. Okay. Okay. Sampai sini dia akan dapat normal. Okey, so dapatkan sudut yang inilah. Ini mesti sudut sama. So, dapatkan garis yang kedua, L dan juga K. Okey, so that should be easy sebenarnya. Boleh tak? Ada soalan tak? Ada tak faham? Awak hanya dapatkan sudut dia 45, so yang akan datang ni 45 jugalah. Okey, lepas tu terus je 90. Okey, lepas tu dia turun bawah. Boleh? Ada soalan tak? Laju ke? Tak ada? Tak, okey je. Boleh? Okay. Thank you. So that is the answer lah for this particular question. K dengan L. So 2 markah lah sebenarnya. 2 je kan? Kita tak payah nak kira. Bukan pergi lukis. Tapi memang saya rasa tak susah nak lukis, tapi boleh buat lah. Okay, namakan alat. So biasanya untuk benda ni, apa nama dia? Cepat. Apakah alat? Yang mana kapal selam, lepas tu ada mata orang kat sini. Lepas tu, yes, periskop. Bijak. Bila tulis periskop. Okey, atau nak cakap om putih. Periskop. Kenanya suka om putih, tak ada masalah lah. Okay, tak ada masalah, doesn't matter. Alright, so next one. So cerita pasal kapal selam pula. So bila kapal selam, periskop. So dia kapal lah. Dia nak kapal tak? Kapal lah dengan periskop dan juga kapal selam. Okay, so Raja menunjukkan sebuah kapal selam dengan alat optik P. So absolutely P will always be periskop. Okay, P akan jadi periskop. Okay, ada soalan? P akan jadi periskop Boleh Okay, tak ada soalan boleh angkat tangan. So, ini cerita kapal selam lah. Nak tengok boleh tak? So ni tadilah ceritanya mata, lepas tu nampaklah gambar daripada atas. Okay, rasanya form 2 pun ada belajar kan buat periskop. Awak tak buat. Jadi namakan alat optik lah, dah bagi jawapan. Okay, jawapan dia adalah periskop. Okay, periskop. As simple as that. Alright, so satu markah je. Okay, so next one. Okay, Raja menunjukkan 2 prisma kaca yang perlu diletakkan supaya objek dapat dilihat oleh pemerhati.
Kedudukan satu daripada prisma adalah seperti ditunjukkan dalam rajah. Okey. Di dalam peta A, ni peta A. Dah siap kan? Ni jawapan dah siap ni. Dalam rajah A, lukis dan lorekkan prisma kedua. So untuk soalan macam ni, sebenarnya nanti kalau soalan ni dia dah siapkan awak macam ni. Dah siapkan kotak dia, periskop. Tapi prisma bawah ni dia missing. Awak perlu lukis prisma. So tadi dah belajar kan? Prisma mesti satu macam ni, satu lagi dia macam terpantul lah boleh lah macam terpantul sikit. So image of prisma kena tahulah. Okay, so lukiskan. So tadi macam biasalah warna merah tadi straight kan. Lepas tu normal 45 turun. Bila 90 dia akan straight je. Garis dia terus. Sini 90. So garis lagi. Baru jumpa prisma yang kedua. Yang kedua dapatlah 45. Dapatlah mata. Okay, so that is the answer. Oh, sebelum tu kena lukis dulu prisma tadi. So lukis dulu prisma berwarna biru ni. Dah lukis baru buatlah dia punya gambar. Okay, dah lukis boleh dapat punya gambar. Okay, boleh So we move on. Move on lah. Dah Okay, terangkan mengapa prisma dalam alat optik. Prisma dalam alat optik itu diletakkan seperti yang awak lukis macam tu. Prisma tadi awak sengit kan? Kenapa awak nak buat macam tu? Supaya pantulan dalam penuh berlaku. Okey, supaya pantulan dalam penuh berlaku. Itu saja supaya pantulan dalam penuh berlaku. Boleh? Okey, supaya pantulan penuh berlaku. Itu saja. Simple lah. Boleh So bila macam bab ni dia ulang-ulang tu. Betul ulang balik. Kalau tadi kita ada pembiasaan di balik. Ini periskop. Lepas tu pantulan dalam penuh. Okey. So bila pantulan dalam penuh boleh tengok pula ciri-ciri image yang terhasil. Semestinya image saya adalah maya lah. Kita dapat gambar di maya. Okey, maya. Dan gambar saya juga tegak dan sama saya. Gambar saya kalau saya nampak ikan kat atas, ikan tu saya yang sama lah. Okey. Boleh Alright, seterusnya. Dia suruh kira. Indeks pembiasan telah diberi 1.52. Hitungkan sudut genting. Hitungkan sudut genting prisma kaca. Okey. So, formula macam biasalah. N sama dengan 1/sin. Boleh. 1/sin C. Okey. 1/sin C. Okey. N adalah 1.52. Boleh? N sama dengan 1.52. Okey. Masukkanlah formula. 1.52 sama dengan 1/sin C. Okey. So, masih lagi dapat sin C sama dengan 1/1.52. Ambil kalkulator. Ada kalkulator kan? Boleh kira? Cepat kira. 1/1.52. 0.6. 657. Lepas tu bila C tu awak dapatlah shift sign kan? Tekan shift C lah. Saya kalkulator scientific saya dah. Tak dapat tekan. Okay, mungkin kena pergi. Jawapan dia adalah 41. 41. Mungkin 41 lah 41 lebih kurang. 41. Bagus. Terima kasih. So the answer will be C sama dengan 41. Kumpulan awak tengoklah depan awak tengok dulu kira. Saya punya kalkulator tak betul. Tapi 41 pun tak betul. Okay. Thank you very much. So the answer that itu adalah jawapan yang kita cari. Okay. Boleh Cikgu kalau letak lawan 41 je boleh ke cikgu? 41 point. Oh dapat 40 41.4 Saya letak 41 je. Kalau boleh buat point. Right. 1 titik atau 2 titik will do. Sebab biasanya kita akan ada range jawapan Range jawapan akan jadi di antara 0.1 lebih besar atau lebih kecil. Okey? Settle Boleh So saya nak ada AJK screenshot ke? Tak payahlah awak tengok record tadi kan? Saya macam kalau screenshot tengoklah kalau saya. Okey. Dah
So, kita teruskan lagi. Masih lagi pantulan dalam penuh. Lepas tu dia soalan dia lukis juga. Okay. Macam menunjukkan lintasan sinar cahaya tidak lengkap. Okay, so dia dah siap-siap bagi N sama dengan 1.5. So macam biasa, awak perlu lengkapkan rajah. So by right, by at this particular moment, awak dah boleh lukis lah kan. Kacang putih lah kan, 90 degrees. Lepas tu ni sudut dia 45. Lepas tu straight je 45. You should boleh buat lah. Hopefully big heart. So that you can know. So hitungkan sudut genting. Sama juga, masih lagi menggunakan N sama dengan 1 per sin C. Kira. 2 minit untuk kira. 11.5 dah. So kita break dengan mengira. N sama dengan 1 per sin C, dapatkan kira C. C. Cepat, saya bagi 2 minit untuk kira. Tak payahlah pakai whiteboard dah. Kita buat kat sini je. Kira kan? C. Dah siap boleh masuk checkbox. Hitungkan sudut genting prisma menggunakan formula. 41.8. Yes. Terima kasih Miss Alina. Yang lain boleh cuba kira? Boleh cuba kira? Dapat? Siapa dapat 41.8 boleh angkat tangan? Tangan dah tak nampak. Tangan masuk lain. Boleh tangan. Alright. Boleh saya pun boleh resign juga. Saya boleh ke tangan tak? Dia tak ada. Ada kot. Tangan kena potong. Keluar jari je kan. Nasib baik 5 jari dia. Okay. So C akan jadi 41.8. By right awak dah boleh kira lah. Bukannya tajuk pengameran atau pembezaan kan. Kira biasa je pun. Okay, yang kedua, lengkapkan rajah skina. Macam tadilah. Dah siap kita tak boleh kira. Dah lukis, kita lukis kira. Dan berdasarkan jawapan, masih lagi repeat the same thing. Apakah fenomena cahaya? So what is the fenomena? Pantulan dalam penuh. Boleh? So bagilah jawapan. Pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Okey? Boleh So abaikan apa-apa mesej yang muncul-muncul tu. Saya nak tutup tadi tapi tak malas nak. Boleh Siap. Ada soalan? Tak ada. Bagus. Alright. Okay. So satu lagi. Boleh Okay. Rajah menunjukkan. Kita lukis. Awak dapat gambar betul tak? Oh, saya dapat dah. Yes. Bagus. Ni kerja rumah boleh. Nak tunjuk. Boleh tak pandai lukis? Kan? Saya tak release jawapan lagi kan? Cik saya bagi jawapan. Tak apa, kita baca sama-sama. Menunjukkan binocular berprisma. Okey, bila binocular berprisma pun masih lagi menggunakan hukum pantulan dalam penuh lah. Kedudukan bagi dua prisma pada satu sisi binocular adalah seperti dalam rajah. Okey, adalah seperti dalam rajah. Okey, kita dah tengok gambar dia. Rajah menunjukkan skema bagi rajah 8.2. Okey. Lukis lintasan cahaya yang memasuki kedua-dua prisma. Awak kena lukis lah. Okay. Dalam lukisan itu tunjukkan arah bukan ke arah arah lintasan sinar cahaya. Ya, so dia dah siap macam ni. Ni adalah dalam bentuk manipular. Okey. Boleh? Okey, so kita buat sama-sama lah. Okay, nak submit pun awak ada kerja lain. Okay, you can. Okay. Boleh Alright. So macam mana nak lukis? Ini adalah mata. Langkah pertama, awak lukiskan, ambil pembaris, gariskan. Allah. So, langkah pertama, ambil pembaris, gariskan sahaja dengan garis yang lurus daripada sini terus ke mata. Okey. Selepas itu, macam tadilah, kita akan buat garis normal. Bila garis normal, yang terpantul tadi sama sudut kan, dia dapat 45 lah. So, terus je tu turun ke sini lah.
ke hati. Ke hati, ke bawah. Warna merah. Jawapan merah. Okay. Lepas tu 90 degrees lagi kan? Normal. Okay, normal. Boleh? So, sambungkan balik. Dia akan pergi ke 90 kan? 90 straight je. Bila 90 darjah, straight je. Ni pun 90 darjah lagi kan? Laju je. Sampai dah dia jumpa pada sudut yang bukan 90 darjah. Boleh Harapnya boleh faham Saya pun tak tahulah. Boleh Sampai apa nak sampai ni. Kadang-kadang tahu. Boleh kadang-kadang dia juga. Kalau dah tak faham, awak angkat tangan. Saya tak faham lah. Okay. Right. So, seterusnya. So, ini adalah 45 juga. Okay. Boleh. So, dekat sini bukan 40, bukan 90. Kalau bukan 90, awak kena buat garis normal juga. Awak kena buat normal balik. Normal kepada saya punya Isma punya hujung. Lepas tu, saya akan duduk sama kan? Saya just terus. Pembaris saya macam saya ingat sikit. So sini 90 kan? So just direct. Bila 90 just straight. Alah, hai. Tak apalah garis lurus Saya pakai freehand je ni. Kadang sikit lah. Kadang keliru. Okay. So awak just straight saja. Tadi tu turun dan tahan nafas. Pembaris saya tahan nafas. Pembaris lurus Garis lurus. So itu jawapannya. So kita akan, mata will always be the second medium. So arah dia daripada sini. Mata saya second kan? Macam tadilah mak tengok kaki anak kan? Kaki anak tu yang first. Mata yang saya nampak. Sebab ceritanya mak nampak kaki anak. Okay, boleh faham? So that is the lukisan. A little bit susah kalau awak macam tak faham. Tapi saya harap dah faham dan boleh buat lah. So this macam crucial sikit, so saya snapshot. Okay, saya screenshot lah. Okay. Yang crucial part saya cuba screenshot. Saya cuba ambil gambar lah. Okay, so dah macam lapar ke? Tak Makan hari ni tajuk boleh? Tak ada. Tak ada Okay, so 11.30. Saya pun tak tahu, nak break pun pergi whiteboard tu macam tak apa sangat lah. Dalam lama macam fikir, maaf. So ada cadangan selingan nak buat apa? Nyanyi ke? Kopi dangdut ke? Tak ada. 2 minit. Tak ada. Sambung je. Sambung je. Wow. Ada request lagu? Kita satu lagu ke? Nak. Saya nak nyanyi. Saya nak nyanyi. Jadi Imat nyanyi cikgu. Nyanyi pun boleh? Cikgu nyanyi. Ibrahim je. Boleh 2 minit. Saya kena break 2 minit. Saya bukan pelajar bijak tau dulu. Buka lagu cikgu. Buka apa? Lagu. Buka lagu kan? Ya, buka lagu streaming. Wah, mana laptop saya ni? Cikgu, I nak lagu yang Pipin cikgu. Pin. Aduh, boleh juga. Boleh. Tapi lagu kena kat sini. Sebab saya dual laptop ni. Cuba seorang buka lagu sendiri. Sebab saya boleh images je. Saya dah setting. Lagu apa tadi? Saya tak keluar sini. Tak boleh tak boleh. Saya lagu. Ataupun nyanyi miming lah. Ataupun itulah. Taklah. Ais bukalah lagu. Ais buka lagu Ish. Lagu hari ni ditajuk oleh Open Mic. Alah, takkan tak reti. Open Mic lepas tu satu lagu. Satu lagu please. Saya ke? Ais tak reti kan? Oh tak reti itulah tak apalah. Tak payahlah whiteboard tu. Macam tak best je. Bukan tak best, macam dah tak apa sangat. Cuba cadangkan cikgu lain buat apa? Break. Ke cikgu lain tak break? Kena habiskan je terus. Habiskan je terus. Tak adalah habis 15 minit awal kan. Lepas tu ambil lagu pula. Tak apalah cikgu fizik tu. Tak boleh lah saya. Taklah. Kan? Saya banyak berfikir-fikir untuk memudahkan orang lain. Wah tak ada. Okay. Tak, maksudnya janganlah terlalu pelik ya. Kalau saya ajar sejarah mungkin lah. Tapi saya ajar fizik kot. Paling susah. Fizik susah. Saya pun ambil degree fizik tau. Macam-macam. Saya belajar pun memang break-break.
Sebab kita tak boleh nak transmit lah. Kita break untuk sesi hati ke hati lah. Ada soalan? Setakat mana saya punya tugasan? Walaupun saya gelak-gelak hantarlah. Okay. Jauh di mata dekat di hati. Betul-betul. Soalan seterusnya. Saya akan break 12:02. Sebab tadi kita tak break sangat. Kan? Okay. So soalan B. Kanta objek digunakan dalam binocular supaya objek boleh dilihat dalam lebih jelas. Okay. Jadual menunjukkan ciri-ciri 3 kanta. Ciri-ciri 3 kanta. Okay. Kanta P, Q, R. Okay. So diameter kanta kecil, besar. Dan panjang fokus yang sedemikian. Okay, so bila soalan macam ni, dia lebih pada tinggi sikit. Yang mana dia melibatkan diameter dan panjang fokus. Okay, diameter dan panjang fokus. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Awak kena ingat saja, bila image besar, kita nak banyak. Baik, image besar, diameter pun besar. Kan? Maksudnya kita nak sesuatu kanta tu, dia the best adalah besar lah. Tapi as technology evolve, maksudnya macam kamera telefon awak, itu teknologi tadi, dia adalah faktor lain yang menipiskan atau menggunakan bahan-bahan lain. Itu teknologi evolve lah. Alright? So the camera will become smaller ataupun kanta tu akan jadi smaller lah. Okay, mahal pun. Kan? Contoh macam iPhone 12 kan, RM23,000 kan, nak jual buah pinggang semua. Okay, itulah cerita dia. Ada orang pakai iPhone 12 ke? Awak kan kaya-kaya, sayangan. Tak ada kalau ada boleh PM tepi. Iza. Izzah? Wow. iPhone 12 tu dia pakai? Oh yo. Cuma dekat Twitter kan, ada pelajar tu dia jual buah pinggang untuk beli iPhone. Saya macam, wow. Nanti dia sakit lah. Janganlah. Okay. So contoh balik tu kepada realiti berdasarkan jadual. Nyatakan ciri-ciri kesesuaian kanta untuk kanta objek. Berikan satu sebab untuk kesesuaian itu. Okay, berikan satu sebab. Okey, apakah soalan tadi? Panjang fokus. So kita akan cari panjang fokus yang besar tadi. Okey, biasanya untuk soalan macam ni, terus dia ambil panjang fokus besar dan diameter yang besar akan jadi jawapan. Okey. Panjang fokus besar dan diameter besar. Okey. So kita akan cari panjang fokus ni, soalan ni panjang fokus Panjang fokus yang kita pilih. So panjang fokus yang besar ataupun panjang. Okey, boleh panjang fokus besar atau panjang. Alright, so next one adalah kenapa? Jawab soalan adalah sebab. Bila sebab berkaitan dengan cahaya, awak hanya perlu tulis untuk mendapatkan image yang besar lah. Image yang besar. So image yang besar adalah lebih baik untuk kita tengok lah. Atau kita nak power. Bila power, perkataan adalah kuasa pembesaran yang tinggi. Kuasa pembesaran yang tinggi. Okay, kuasa pembesaran yang tinggi. Boleh? Boleh, okay. So next one adalah diameter. So tadi saya kata, kalau setiap soalan macam ni, kita akan pilih diameter dia mestilah yang besar. Diameter yang besar. Okay. Ataupun big diameter. Alright. Sebab masih lagi sama, kita akan nak lebih banyak cahaya masuk. Lebih banyak cahaya. Boleh juga pakai lebih banyak cahaya masuk perkataan masuk tak ada. Mesti ada. Lebih banyak cahaya masuk. Oops. Lebih banyak cahaya masuk. Okey, dan atau boleh juga cakap nak lebih cerah. Boleh? Okay, ini antara jawapan. Okay, settle. Next one. Soalan seterusnya, next page adalah tentang berdasarkan jawapan, tentukan kanta. So tadi kita dah tik. Jawapan adalah R lah. Okay, determine the most suitable. Kanta yang paling sesuai adalah R. Kerana apa? Boleh tulislah. Kerana panjang fokus yang besar ataupun panjang. Panjang fokus yang panjang pun boleh je. Semua maksud yang sama je. Dan diameter besar. Diameter besar.
Settle. Alright, settle that particular question. Okay, boleh ya? Satu soalan. Boleh? Saya move lagi ya. Okay, awak kan boleh je 2 jam. Saya nak break pun saya tak tahu nak buat apa. Nanti kan macam mengapu, tak best pula. Okay ya, settle ya. Boleh? Alright, so kita go next one. Next one. Okay. Ini juga dah siap jawapan. Sebab dalam gambar saya nak di link macam tak satu. Okay. So kita buat sama-sama Razah menunjukkan struktur sebuah pemantul belakang sebuah basikal yang direka oleh seorang pelajar. Pemantul itu mengandungi prisma-prisma plastik yang serupa dengan sudut genting 42 darjah. Okey, 42 darjah. Dia dah bagi nilai C. Ini adalah C. C42. Okey. Tengok dekat soalan gambar. Saya punya normal, ni sudut 7 kan? 30. I saya 30. Berlaku tak pantulan? Tidak sebab saya punya C 42, kurang. Dia mesti kalau nak berlaku pantulan yang penuh, I saya mesti lebih besar daripada C. Sebab kadang-kadang ada orang dia excited, pantulan yang penuh kot. Sebab dia cakap pasal sudut genting. Bukan. Boleh Kriteria of sudut genting. Itu kriteria sudut genting pula. Kriteria untuk sudut pantulan dalam penuh. Dia mesti I lebih besar daripada C. Sekarang I saya 30 kecil. So dia tidak ada pantulan dalam penuh. Boleh So kena faham. That's why kena faham. Dan kena tengok soalan. Okay, kalau awak ingat je pantulan dalam penuh apa tu macam awak excited. Okay, so apakah yang dimasukkan dengan critical angle? Okay, critical angle bila definisi dia coming from yang mana I saya bila sama dengan C, saya punya sudut tadi dapat 90. Ingat lagi tak? Ada 3 kriteria yang saya cerita minggu lepas. Boleh Ada 3 kriteria yang saya cerita minggu lepas. Contohnya macam apa tadi? Lupa lah. Yang pertama tadi dia akan terpantul ikut tadi, kurang lebih. Okay. Yang kedua tadi bila I sama dengan C, sudut 7 saya betul-betul exact sudut 42 tadi. Okay, saya recall sikit lah takut macam confused pula. Okay, ini cerita apa datang daripada sudut genting. Ini adalah saya punya garis. Okay, garis saya tadi. Lepas tu sini normal So bila I saya betul-betul contoh ni adalah 42 Bila I saya betul-betul exact 42, saya akan dapat sudut saya sini 90. Inilah datangnya definisi untuk sudut genting. Boleh So boleh buat note sikit lah. Note sikit. Bila I sama dengan C, sudut saya bila dia next 90 degrees exactly. Okay, itulah maksud sudut genting. Okay, so boleh tulis kat atas ni sudut 7 yang apabila dia punya sudut yang dibiaskan kan, yang second one ialah exactly 90 degree. Boleh? Itu definisi. Okay, boleh definisi daripada gambar sebenarnya. Boleh dapatlah definisi tadi. Alright, boleh Saya ingat saya berhenti pukul 12 lah. Okay tak? Ataupun 12.05. Sebab saya tak break kan? Lepas tu nanti boleh bagi ample time untuk awak tengok saya punya persediaan. Bukan persediaan lah, kita punya kita ada kita grup belakang. Kita buat. Okay, dalam rajah lengkapkan sinar cahaya selepas memasuki pemantul. Lengkapkan sinar cahaya. Okay, so ini bukan lagi pantulan dalam penuh, jadi kita akan buat dia sebagai terbias. Okay, terbias yang mana dia adalah garis je lah gariskan ni. Okay, terbias. Okay, pemantul ini menjauhi kan prisma kepada udara. Okay, lebih kepada kurang lebih kepada kurang tumpat dia akan menjauhi normal. Itu saja. Dah siap. Okay, based on the answer, apakah jawapannya? Jawapannya mengapa berlaku begitu kerana dia adalah dibiaskan. Berlakunya pembiasan ataupun cahaya tadi dibiaskan ataupun pada ada kriteria sepadan yang tak berkaitan nanti takut confuse. So ini saya padam dulu untuk recall tadi. Okay, boleh saya padam dulu.
Okey, dibiaskan. Dan sudut 7 kurang daripada sudut genting. Okey, tadi kan kes dia tadi. Kalau I besar C baru pantulan dalam penuh. Okey, so kriteria saya lah, syarat-syarat kena tahu. So markah pertama sini, markah kedua tadi kriteria. Okey, dah boleh? Saya boleh lah Okey. So lepas ni mungkin boleh buat undian. Boleh? Undian untuk kita buat satu aktiviti 2 minutes for you to just relax for a couple of minutes lah. Alright, so before we move on lah. Pada saya break tu perlu tanpa kita tak adalah macam tu. Okay, so next one. Seterusnya, berdasarkan cerita based on the observation ataupun berdasarkan pemerhatian, pelajar itu mendapati beberapa pengesesuaian perlu dibuat supaya pemantul dapat memantulkan lebih banyak cahaya. Okey, pengubahsaian adalah berdasarkan asas berikut. Okey, lebih banyak pantulan. Bila lebih banyak pantulan, kita akan gunakanlah Prisma 45 tadi. Okey. Kenapa nak? Kita nak pantulan dalam penuh berlaku. Pantulan penuh is the best thing that we can do. Okey? Okay, tadi tu terbias je kan? So tadi cahaya tadi dia tak terpantul balik. Dia ada terserak keluar. So buka dia pemantul tadi belakang. Okey. So kita nak pakaikan dia pantulan dalam penuh berlaku. So kita akan ambil Prisma 45. Kenapa? Supaya kita dapat jalankan ataupun supaya pantulan dalam penuh berlaku. Okay, so kita adjust that particular prisma sampai dapat degree yang betul. Ataupun gunakan prisma 45. Prisma 45 ni dia sudut tegak, dia prisma dia 45. Tadi punya prisma, dia masih lagi jarak tegak. Tapi dia 30 kan? Sini 30, sini 90, sini adalah 60. Okay, ni bentuk prisma. Okay, so the best thing that we can choose adalah Prisma 45, 90, 45. Ada juga boleh bagi jawapan, nak bagi dia Prisma 45, 90, 45 pun boleh. Okay, boleh juga bagi jawapan sebagai tu. Awak bagi dia angle lah. Ataupun sudut Prisma je lah. Boleh Alright, settle. Seterusnya adalah berapakah bilangan Prisma? Tadi kan dah belajar sama ada 2 atau lebih. Tu nak banyak lah. Patutnya mesti banyak lah prisma. Okay, banyak prisma. Banyak prisma. Boleh Okay. Kenapa? Supaya lebih cerah ataupun lebih banyak sinar cerah. Ya Allah. Cerah ataupun lebih banyak pantulan berlaku pun boleh. Lebih banyak pantulan cahaya berlaku boleh. Okay, lebih jawapan dia lebih cerah lah. Atau nak cakap orang putih pun boleh. Satu perkataan je kalau bahasa Inggeris. Dia adalah brighter. Settle masalah. Brighter. English will do, tak ada masalah. Okay, English will do. Awak tiba-tiba cakap Melayu, lepas tu tiba-tiba cakap orang putih satu, tak ada masalah, betul je. Okay. Soalan seterusnya, mengira indeks biasan. So balik-balik itu kan, sama je. So masih lagi menggunakan, dia dah bagi apa? Soalan tadi dia dah bagi sin 42. C Oh, C tadi dalam soalan atas tadi kan? Dah bagi sudut genting. Sudut genting adalah 42 tadi kan? Soalan mula-mula tadi Okay. So masih lagi sama formula N sama dengan 1 per sin C. Okay. So masukkan saja N sama dengan 1 per sin 42 darjah. Okay. So ambil kalkulator sin 42. Okay. Jawab soalan. Boleh kira sekarang. Boleh kira sekarang. Aduh. Boleh Dah kira? Cepat. 1 per sin 42. Kalau nak senang bukalah kurungan. 1 bagi buka kurungan sin 42. 12 suku saya break. Atau 12 10. Ada yang tunjuk kalkulator. Alamak, tak nampak lah. 1 per puluhan. 1.49.
Yes, 1.49. Terima kasih saudara. Miss Alina pun dah bagi jawapan. Terima kasih 1.4249. Ain Fatihah, terima kasih 1.49. So you apa tadi? Awak react dalam ni pun dah cukup baik dah. Boleh? 1.49. 1.49. 1.49 sama cikgu, betul Fadilah? Okey, ada lagi? Nak jawab? So semua orang kena jawab, cepat. 2 minit untuk jawab. Ain, Fadilah, Masilana, Miss Alina, Iman dengan Ibrahim dah bergabung tenaga mengira. Yang lain, cepat, kira. 1.49 jawapannya. Okey. So sementara tu kita recall kehadiran. Boleh sajalah sebab kan recording. Takut lupa. So kita ada dapat cikgu Farzana 1.9, Arisha 1.49. Kita ada Arisha, Aisyah Hanani, Auni, Balkish, Farah Amira, bagus, terima kasih. Aisyah Hanani, Auni pun dapat. Kita ada Fadilah Rahmat, Farzana Ramzan, Fazrin Zulaika, Irsyad sama, Yasmin pun dapat, Anik pun dapat 1.9. Kita ada Irsyad, Izzat Azmi, Muhammad Iman, Miss Alina dengan Syuhada. Suria pun ada, Fatin Najwa, Syuhada 1.49, Fatin Nur Najwa, Yasmin Zulkifli dan Suria. Alright, so basically macam, okay, 20 tolak 2, 11. Tapi tak apa. Okay, tak ada masalah macam ada line ke, tak boleh masuk ke. Dah lah, terus hati tadi. Tak, saya sampaikan je. Maksudnya kalau ada line problem tak apa masuk pun tak apa. Saya kan share recording. Tu je. Janganlah macam itulah saya faham memang line data semua memang kalau orang kaya kan boleh lah kan. Aziz Iman tak ada hal. Kan? Macam orang lain saya faham jangan risau. Tak ada pun. Cuma nanti kena buat modul lah. Buat modul yang kita photostate kan tu. Saya faham memang ada masa-masa lah. Okay. Setengah jam yang ada ni boleh juga buat soalan yang saya bagi tu. Kan?